Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Muhammad Amin. Usaha Presiden PKR Anwar Ibrahim supaya Parlimen membincangkan isu kertas Pandora sekali lagi menemui jalan buntu. Beliau justru mempertikaikan keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun. Saya bangkitkan pertama Global Financial Integrity 2012, Panama Papers 2015, kemudian disusuli dengan 2021. Wang ini bawa keluar, jumlahnya itu ratusan bilion. Saya tak faham mengapa speaker memilih untuk menjadi peguam bela bagi orang-orang ini. Saya yang nak ini supaya benda ini dibentang, dibahas. Kalau betul ada 5 pound, 5 pound lah. Ya. Tetapi yang kita tahu daripada maklumat anda, saya tidak mau sebut nama-namanya, itu jauh melebihi. Azhar sebelum itu berkata kertas Pandora bukan berkaitan penyorokan atau pengeluaran wang tetapi pemilihan saham. Nombor dua, mengenai ratusan bilion tu, saya rasa sepanjang pengetahuan saya yang saya baca, Pandora Papers bukanlah mengenai penyorokan tu, wang ataupun pengeluaran wang berbilion-bilion daripada negara kita ke luar pesisir. Ianya mengenai pendedahan pemegangan saham di dalam syarikat-syarikat luar pesisir. Itu dua perkara yang berlainan, Yang Berhormat. Memang saya pengkhianat PAS, itu kata Ahli Parlimen Dari Amanah Khalid Samad di Dewan Rakyat hari ini. Memang saya pengkhianat PAS kerana PAS khianat Pakatan Rakyat. Dan kita takkan berdiri bersama dengan pengkhianat yang menang atas Pakatan Rakyat. Yang Berhormat, ke mana ke situ pula pergi ni? Syalam. Yang Berhormat, Kuala Selangor sekejap. Yang Berhormat, Kuala Selangor sekejap. Syalam lari jauh. Oleh kerana dah tinggal 2 minit dah. Syalam lari jauh. Mana Syalam Nana ni Nana. Saya tambah seminit. Yang Berhormat. Syalam kau bak ke? Yang Berhormat Syalam. Terdahulu Khalid tidak berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh menteri. Tapi speaker mesti menentukan menteri menjawab soalan. You're not responsible for the answers. Kalau menteri itu bodoh, beri jawapan yang bodoh, bodohlah menteri itu. Tapi kalau dia lari daripada jawapan, daripada persoalan, dia kena ditegur. Baik, berita yang seterusnya. Peguam Latifah Koya membidas Kementerian Dalam Negeri KDN kerana mendakwa mengeluarkan naratif palsu mengenai isu kewarganegaraan automatik. Ini selepas KDN menyiarkan infografik di Twitter yang menjelaskan kelayakan untuk mendapatkan taraf warganegara kepada individu yang dilahirkan di Malaysia. Bagaimanapun, Latifah mendakwa KDN memberikan naratif palsu dalam isu individu yang tidak memiliki hak kewarganegaraan. Katanya KDN sepatutnya lebih bertanggungjawab apabila mengeluarkan tweet yang bersifat naratif palsu, iaitu kononnya orang-orang yang memohon hak kewarganegaraan semata-mata kerana mereka dilahirkan di Malaysia. Latifah berkata ribuan penduduk dinafikan hak untuk mendapat kewarganegaraan oleh KDN meskipun mereka dilahirkan di Malaysia dan tidak diiktiraf di negara lain. Menurutnya lagi, propaganda tidak masuk akal oleh KDN ini mempunyai akibat yang nyata bagi puluhan ribu orang yang berhak mendapat kewarganegaraan tetapi ditolak dan ditolak. Seorang pemimpin UMNO hari ini menggesa kerajaan meluluskan permohonan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda sebagai sebuah parti politik. Ia susulan pelancaran Parti Kuasa Rakyat PKR yang diasaskan oleh adik kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob semalam. Dalam hantaran di media sosial, anggota Majlis Tertinggi UMNO Puat Zakashi berkata, tiada sebab mengapa kerajaan perlu takut kepada bekas Menteri Belia dan Sukan yang juga Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Parti Kuasa Rakyat yang merupakan sebuah parti pelbagai kaum menjadi tajuk utama media kebelakangan ini apabila pengasasnya Kamara Zaman Yaakob merupakan adik kepada Perdana Menteri.
Parti itu menawarkan diri sebagai parti mesra kerajaan dan PN. Ketika ditanya mengenai pendaftaran dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS pada Majlis Pelancaran Parti Kuasa Rakyat semalam, Kamara Zaman yakin tidak akan menghadapi masalah untuk mendaftarkan parti itu. Bagaimanapun mudah, sebuah parti politik yang dipimpin sekumpulan anak muda dan ditubuhkan pada September tahun lalu masih gagal untuk didaftarkan sebagai sebuah parti politik yang sah. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke berita yang seterusnya. Mahkamah Tinggi di Shah Alam membenarkan permohonan Ahmad Zaid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan menerima rasuah dikembalikan pasportnya sementara bagi membolehkan beliau menerima rawatan di Munich, Jerman. Permohonan itu dibuat pagi ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam di hadapan Hakim Muhammad Yazid Mustafa. Ahmad Zaidi Zainal yang mewakili bekas timbalan Perdana Menteri itu memaklumkan permohonan tersebut adalah perkara sama yang dibuat anak guamnya yang menderita sakit belakang serta leher dan perlu mendapatkan rawatan daripada pakar terkemuka Jerman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur minggu lepas. Ahmad Zaidi berkata pelepasan sementara pasport itu tidak akan mengganggu tarikh perbicaraan Ahmad Zahid yang ditetapkan pada 22 Oktober depan. Pada 7 Oktober lepas, media melaporkan Ahmad Zahid yang berdepan 40 pertuduhan pengubahan wang haram, pecah amanah dan rasuah memohon di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur supaya pasportnya diserahkan sementara bagi membolehkannya ke Munich, Jerman untuk mendapat rawatan. Peguam yang mewakili Ahmad Zahid ketika itu memaklumkan anak guamnya memohon pasportnya diserahkan pada 26 Oktober ini dan akan memulangkannya pada 21 November depan. Baik, seterusnya kandungan tajauan dibawakan khas kepada anda oleh kempen Beli Barangan Malaysia KBBM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyasarkan agar manfaat kempen Beli Barangan Malaysia KBBM 2021 terus diperkasakan secara berterusan dan bagi memastikan capaian kempen meluas dan manfaat dirasai rakyat Malaysia. Promosi dari sektor e-dagang dan peruncitan turut memeriahkan promosi barangan buatan Malaysia secara khusus. Bagi Shopee Malaysia, kempen khusus ini turut mengambil inisiatif produk Malaysia dari hasil kerjasama negeri mengetengahkan penjual dan produk setiap negeri. Di dalam aplikasi itu, terdapat ikon logo jalur gemilang yang mampu memberikan pendedahan atau visibility tinggi. Kadar klik pada shop Malaysia online juga sangat tinggi. Manakala Aeon Company Malaysia Berhad komited membantu memberikan sokongan kepada pengusaha tempatan sekaligus memperkukuhkan lagi produk buatan Malaysia di pasaran Aeon. Kesemua 56 cawangan Aeon Store dan Aeon Big serta 9 pasaraya Max Value Prime di seluruh negara terlibat dengan KBBM 2021 yang menawarkan pelbagai produk tempatan diadakan sehingga hujung tahun ini.
Kumpulan itu juga peka dengan keperluan ketika pandemik ini dengan membantu SME mengadakan bantuan program pupuk at Aeon. Aeon membuka ekosistem yang sedia ada untuk memberi peluang pembangunan perniagaan kepada usahawan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.